Tuan-puan sekalian, rasanya tuan-puan pun boleh dengar ceramah-ceramah ustazah dalam YouTube. Ya, boleh Google tuan-puan, ataupun mungkin ada yang edit kemudian hantar melalui WhatsApp. Jadi pada petang ini ustazah nak bincang lain sikitlah, ya, daripada yang selalu ustazah sebut, ya, dalam membincangkan tentang keluarga yang bahagia. Di mana petang ini tuan-puan sekalian, ustazah nak kaitkan juga dengan bicara hijrah. Ya, sebab kita pun beberapa minggu lepas menyambut Ma'al Hijrah. Ya, iaitu hijrah yang sinonim sangat dengan perubahan. Hijrah yang sinonim sangat dengan perpindahan ataupun berubah daripada keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Ya, kepada keadaan yang jauh lebih baik. Dan begitulah kehidupan seorang mukmin. Orang mukmin hampir hari-harinya tidak bernilai kalau hari ini tidak lebih baik dari semalam. Hidup orang mukmin hampir kita boleh kata, ya Allah, merosot sangat kalau hari ini lebih buruk dari semalam. Tapi pada petang ini, muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, ustazah nak bawa persoalan hijrah dengan keluarga kita. Bukan dalam konteks berubah secara individu, tetapi perubahan keluarga, tuan-puan. Perubahan ibu ayah, perubahan anak-anak, perubahan adik-beradik dalam konteks hijrah, berubah menjadi kepada yang lebih baik. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, sebelum pergi lebih jauh, minta maaf ya, saya kena pegang mic ni ya, sebab licin. Ya, nanti sambil-sambil bercakap dia jatuh, ya. Sebelum pergi lebih jauh, tuan-puan sekalian, ustazah ambil masa seminit dua lah untuk perkenalkan diri, ya. Mungkin ada yang tak kenal lagi ustazah, ya, first time baru tengok, ya, makcik mana datang ceramah kan, ya. Jadi ustazah perkenal diri dulu, tuan-puan. Ustazah Nur Hafizah Musa, anak jati Kampung Kuala Jempol, Bahau. Bahau kat mana? Ya, Bahau Negeri Sembilan. Tak adalah darah Jawa, ya, tapi abah cakap onyang ustazah ni orang Jawa. Ya, namanya Rono. Kan bunyi Jawa kan, ya. Jadi setakat boleh cakap Jawa, kabare je lah. Kan? Ada ramai orang Jawa ke kat sini? Ramai, angkat tangan orang Jawa. Oi, bangga tu angkat tangan. Ustazah ada sahabat-sahabat orang Jawa, tuan-puan, yang sampai ustazah boleh cakap orang Jawa ni pertama pembersih. Ya, wah, perasan ya. Yang kedua rajin, tuan-puan. Ya, rajin. Selalu time ustazah patut masak, masa belajar dulu, sahabat Jawa ustazah tu selalu volunteer nak ambil tempat ustazah. Sebab dia masak memang sedap, alhamdulillah. Ustazah bukan orang Jawa, tapi orang Negeri Sembilan. Anak kelima daripada 6 orang adik-beradik, 5 orang perempuan, 1 lelaki. Keenam-enam kami abah didik berorientasikan pendidikan Islam, sekolah-sekolah menengah agama semua. Dan sekarang pun keenam-enamnya tak ustazah je lah. Itu ya, ustazah je. Dia beradik 6 tu ustazah dan ustaz, seorang ustaz. Ya, seorang tu pengurus Pusat Zakat Negeri Sembilan. Ustaz jugalah kan, ya. Belajar di Ma'had Ahmadi Gemencih Negeri Sembilan. Sebelum itu di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Kemudian masuk Sekolah Menengah Agama Serting Ulu. Sehinggalah kemudian lanjut pelajaran dalam bidang bahasa Arab dan pengajian Islam di Yarmouk University Jordan. Tahun 1998 ustazah graduate Yarmouk University Jordan. Lalu kemudiannya melangsungkan perkahwinan dengan seorang jejaka. Tak ada orang Selangor nak ke ustazah, ya, orang Jawa tak ada nak ke ustazah, orang Banting tak ada calon dulu. Jadi ustazah berumah tangga dengan seorang jejaka ganteng dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan, ya. Dan alhamdulillah kami sama-sama bertugas
sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur, dan perkahwinan yang masuk mencecah ke 20 tahun itu Allah telah anugerahkan 8 orang cahaya mata, 7 ada dan 1 lagi simpan. Jadi ustazah cerita dulu latar belakang keluarga, sebab yang ustazah akan cakap dengan tuan-puan ini berdasarkan pengalaman ustazah juga. Sikit ilmu ada, tambah dengan sikit pengalaman, itu yang ustazah sampaikan. Supaya lebih jejak di atas tanah, jejak atas bumi benda yang kita nak bincang. Kalau ustazah kata senang je didik anak ni, senang je bentuk keluarga bahagia, takut yang ustazah cakap ni tak jejak bumi. Sebab bila kita didik anak-anak, kita tahu apa rencam dia, apa cabaran dia. Jadi serba sedikit tuan-puan, ustazah dah nyatakan latar belakang ustazah. Kita semua sama tuan-puan, sedang berjuang. Kita semua sama sedang berjuang dengan amanah yang Allah bagi. Allah bagi pasangan hidup, Allah bagi anak-anak. Ini amanah. Bila Allah bagi amanah, Allah akan tanya. Bila Allah bagi amanah, kita kena tanggungjawab. Kita sama tuan-puan, kita sedang memikul amanah. Kita sedang berjuang untuk buat yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang pertama sekali, ustazah nak gambarkan tuan-puan betapa perlunya kita hijrah. Betapa perlunya kita berubah. Betapa perlunya kita buat refleksi, muhasabah keluarga kita. Sebab ayat yang ustazah nak cakap ialah kita sudah jauh ketinggalan. Setuju tak makcik-makcik, kakak-kakak? Kita dah jauh ketinggalan ni. Setuju tak? Okey, jangan setuju dulu. Dengar dulu saya nak cakap apa. Ni cepat sangat setuju ni muslimat ni. Subhanallah, ada seorang muslimah tuan-puan yang sangat memberi inspirasi dalam hidup ustazah. Kadang-kadang malas-malas ke selalu teringat dengan muslimat tu. Bukan muslimat zaman-zaman dulu, bukan di kalangan zaman salafus salih yang kita rasa terlalu jauh nak banding dengan kita. Ini yang ustazah nak ketengahkan tuan-puan adalah seorang muslimah akhir zaman. Akhir zaman ni sama macam kita ni. Subhanallah, sangat memberi inspirasi. Pertama, dia adalah seorang penghafaz Al-Quran. Jauh tak kita ketinggalan ibu-ibu? Jauh tak kita nak dibandingkan dengan seorang hafizah Quran? Dia seorang ibu dan dia adalah penghafaz Al-Quran. Tuan-puan, anak dia cakap, suami dia cakap, orang-orang terdekat dengan dia cakap, hamba Allah ini tidak melalui satu hari dalam hidupnya kecuali dia melazimkan murajaah hafazan Quran. Dia nak ingat balik Quran tu, dia melazimkan tidak kurang 3 juzuk sehari. Jauh tak kita ketinggalan? Jauh setara mana jauh tu? Jauh tak? Jauh. Subhanallah. Pagi tadi lepas subuh, berat tu hati tu nak baca Quran tu. Sebab ada nak buat benda lain, nak buat benda ni, tapi teringat dengan hamba Allah ini. Ni macam mana ni jauhnya kamu dengan dia. Dia 3 juzuk sehari, hafiz Quran, hafizah Quran. Sebab teringat kat dia tuan-puan, subhanallah, jadi jalan semangat ambil Quran baca. Baca satu muka, nak berhenti ke lepas satu muka? Selalu berhenti lepas satu muka. Teringat kat sahabat tadi, Allah beri kekuatan, tambah lagi 2 muka. Teringat sahabat tadi, Allah bagi kekuatan, tambah lagi 3 muka. Subhanallah, orang soleh tuan-puan, hanya dengan teringat pada dia, jadi jalan sebab musabab untuk kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. 3 juzuk paling kurang baca Quran. Macam mana orang banting? Adakah yang 5 juzuk sehari? Cuba angkat tangan. Siapa angkat tangan boleh balik awal, kita bagi hadiah. Kau ada makanan jamuan, ambil terus balik awal. Tak payah dengar dah ceramah ustazah. Tak pun kita tukar tuan-puan, yang 5 juzuk patut ceramah kat sini. Ustazah tak mungkin sampai 5 juzuk, 4 juzuk, 3 juzuk. Nak sampai sejuzuk pun tuan-puan, mujahadah ni, mujahadah. Kamu nanti malu akhirat besok. Malu akhirat besok. Rupanya kamu tak baca Quran pun.
Kamu pergi ceramah-ceramah je merata, tapi kamu tak sempat baca Quran. Nak sampai sejuzuk pun payah tu. Jauh kita ketinggalan. Sahabat ini jadi cerminan yang sampai kita rasa malu. Malu dengan diri kita sendiri. Baik tuan-puan, dia hafaz Quran, dia seorang ibu, dia baca Quran paling kurang 3 juzuk sehari, dan dia Allah anugerahkan 13 orang cahaya mata. 13 orang. Tapi Ustaz percaya orang Banting pun tak kalah kat ramai dia. Betul kan? Ya. Sini ada 18, ada 18. Ya. Subhanallah. 13 orang anak hafaz Quran tu tuan-puan. 13 tu hafal Quran. Masa ustazah dengar tentang beliau tuan-puan, ustazah kata, ya Allah, hebatnya hamba Allah ini. Dan jauh lebih baik daripada itu, tambahan daripada apa yang telah kita sebut, beliau bukan suri rumah tangga semata-mata, bukan. Kita mungkin boleh cakap, yelah ustazah dia duduk rumah je, apa kerja dia nak buat? Dia baca Quran lah. Tak tuan-puan. Di negara beliau, beliau adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri, politician muslimah. Subhanallah. Wakil rakyat sibuk tak tuan-puan? Sibuk yang kita pun tak ada orang nanti ni, wakil rakyat pun sibuk. Ya, menyibuk kerjanya kan, ya. Ini wakil rakyat sungguh-sungguh ni yang Allah bagi amanah. Allahu Akbar, 13 anak, 13 hafaz Al-Quran. Jiran dia kata apa? Kadang-kadang kalau lalu dekat rumah beliau ni, memang terdengar bunyi macam ada suara lebah. Kenapa suara lebah tuan-puan? Balik Ustaz. Nak habis paruh masa dah. Ya pada Ustazah. Sorry dah Ustazah. Tak apa. Tuan-puan sekalian, 13 orang anak Allah bagi 13 hafaz Al-Quran. Anak kita berapa orang? Berapa wakil anak kita yang hafiz Al-Quran? Dan dia seorang wakil rakyat yang kata driver dia tuan-puan, sepanjang bekerja dengan dia, hati saya tak pernah terguris. Tak pernah terguris. Malah kabarnya pernah sekali pergi turun ke R&R barangkali tuan-puan, nak solat, yang driver ni tak turun. Duduk saja dalam kereta, tidur. Agaknya dah lama tidur, bangun-bangun mamai. Bila bangun terus jalan tuan-puan, majikannya belum masuk. Itu kan highway, walaupun dah teringat, ya Allah majikan aku, tapi tak boleh nak pusing mudah-mudah highway. Kena tunggu tempat yang boleh pusing, kena keluar tol baru boleh U-turn. Tak tambah lagi dengan jam, ya. Orang sana panggil macet dengan jamnya. Agak-agak ada lebih kurang sejam lebih majikan dia kena tunggu tepi jalan. Kata driver dia, saya fikir saya akan kena marah hari ni. Tapi subhanallah, datang driver tadi tuan-puan, majikan dia tergelak-gelak. Sebab apa? Sebab dia kata lucu sangat kena tinggal tepi jalan. Lucu ke puan-puan? Puan-puan kalau kena tinggal kat suami kan tepi jalan sejam setengah, lawak ke? Kelakar ke duduk tepi jalan tu? Subhanallah, hati apakah yang beliau miliki? Beliau boleh lapang dada, rasa kelakar je lah. Lucu je kena tinggal tepi jalan. Dan dia jawab pada driver dia, apa-apa ajalah. Masuk dan jadi macam biasa. Subhanallah. Cukup dengan kita ambil satu contoh ni tuan-puan, kita dah boleh merasakan sejauh mana kita ketinggalan, sejauh mana. Apa yang kita persembahkan dalam rumah tangga kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Quran, amanah dalam mendidik anak-anak, merasakan diri sebagai salah seorang wakil daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memberikan khidmat bakti kepada ummah. Ini semua persoalan-persoalan yang boleh kita bangkitkan hanya dengan mengangkat seorang muslimah akhir zaman menjadi idola kita semua pada hari ini. Dan kita patut tahu juga tuan-puan, Allah sangat menyayangi beliau. Usia beliau belum masuk 50 tahun, khabarnya mungkin 46, 45, 47, hamba Allah yang ustazah maksudkan ini telah kembali ke rahmatillah. Dah meninggal dah tuan-puan. Sebab tu berani nak sebut.
Dah meninggal dah, Allah sayang beliau. Tinggallah 13 orang anak, tinggallah rakyat jelata, Allah sayang beliau, Allah dah ambil dah. Ya, pada satu hari yang khabarnya anak dia bawa kereta, tapi anak tu mengantuk, terbabas, aksiden, dan meninggallah hamba Allah yang ustazah cakap tadi, ibu kepada 13 orang cahaya mata yang semuanya menghafaz Al-Quran, dan dia sendiri menghafaz Quran masa walaupun sangat sibuk, tapi masanya untuk Quran paling kurang 3 juzuk sehari. Jadi hari ni kita tengok tuan-puan, apa yang kita buat, apa yang kita buat. Ini ustazah pun tanya diri sendiri juga, aku buat apa, aku buat apa. Ya, apa yang kita buat sesuai dengan apa yang kita akan tuai. Apa yang kita tanam sesuai. Yang kita sedang makan hasil sekarang tuan-puan, pokok pertamanya, asas pertamanya ialah sesuai dengan apa yang telah kita korbankan. Sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Sesuai dengan apa yang telah kita buat. Kalau kita hanya berehat-rehat, kalau kita hanya bersenang lenang, kalau kita tak nak berkorban, kalau kita tak nak bersusah payah, maka apa yang kita kecapi hari ini, yang kita kutip hari ini, yang kita terpaksa mengadap hari ini adalah hasil atas perjuangan hidup kita sendiri. Kat situ saya nak cakap tuan-puan. Sebab itu subhanallah, kena hijrah, kena hijrah. Kena buat sesuatu. Masa tu masih banyak insya-Allah selagi ada kesempatan. Sebab keluarga ini adalah aset terbaik kita untuk bahagia dunia dan juga bahagia akhirat.